Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يحب ومن لم يحب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم بارك لنا فيها اللهم ارزقنا جناها وحبب إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا أما بعد. Baik, Alhamdulillah yang saya muliakan tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, sidang pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Jadi tuan-tuan, sebelum kita meneruskan kita punya kuliah kita bicara sirah bersama Ustaz Farhan Da'i, yang itu membicarakan tentang sirah-sirah Nabi dan juga kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu. Dan juga tuan-tuan yang mulia, kita menyambung siri kuliah kita yang pada pertemuan yang lalu telah kita bicarakan mengenai tentang sifat-sifat Bani Israel. Dan yang kali ini sifat-sifat Bani Israel siri kedua, yang mana mudah-mudahan dengan kita mengenali ataupun mengetahui sifat-sifat mereka itu, moga-moga kita menjauhkan diri kita dan Allah pelihara kita daripada sifat-sifat tersebut agar kita tidak menjadi insan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebelum kita menyambung kuliah kita, saya ingin bertanya, adakah audio ni jelas ataupun tidak? Audio ni jelas ataupun tidak? Baik. Baik tuan-tuan, baik, insyaAllah ada yang dah komen, jelas, Alhamdulillah. Baik, insyaAllah tuan-tuan, kita menyambung pengajian kita membicarakan tentang sifat-sifat Bani Israel. Pada pertemuan yang lalu telah kita bicarakan tentang Bani Israel bersama dengan baginda Musa alaihissalam. Baik, sebenarnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zaman Bani Israel merupakan satu zaman yang panjang. Ulama kata zaman Bani Israel ni dikira ketika mula lahirnya Yaqub alaihissalam sehingga baginda Isa alaihissalam diangkat ke langit. Zaman itu dipanggil sebagai zaman Bani Israel. Maksudnya zaman-zaman itu Nabi-Nabi yang diutuskan pada ketika itu kesemuanya adalah Nabi-Nabi daripada kalangan Bani Israel. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita tahu bahawa zaman Bani Israel tidak tertumpu hanya pada zaman Nabi Musa sahaja. Zaman Bani Israel ni adalah zaman yang panjang. Dan kata ulama, sebahagian daripada zaman Bani Israel ni umur mereka, ada di antara mereka umur yang panjang juga, walaupun tak sepanjang umur kaum Nuh alaihissalam di antara 1000 ke 1500 tahun. Pun begitu, ada di kalangan Bani Israel yang usia mereka panjang. Ada di kalangan mereka yang umurnya 300 tahun. Ada di kalangan mereka yang usianya 400 tahun, kata ulama. Sebab itu ibadah Bani Israel ni tuan-tuan, kalau kita nak banding ibadah dengan ibadah kita, tak terlawan. Mereka sujud sahaja ada di kalangan mereka, riwayat sebut 30 tahun. Mereka berzikir dalam gua 60 tahun. Bayangkan, Masya Allah, ibadah mereka dahsyat-dahsyat. Pun begitu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi orang engkar atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
Mereka tidak bersyukur atas nikmat Allah beri pada mereka. Sebab itu telah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu mengenai tentang sifat-sifat mereka. Bagaimana mereka tidak bersyukur pada Allah. Sedangkan Allah beritahu, ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah beritahu apa? Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah segala nikmat-nikmat yang telah kami berikan kepada kamu. Nikmat-nikmat yang begitu banyak yang telah kita bicarakan sebahagiannya pada pertemuan yang lalu. Wa anni, dan kami telah jadikan kamu satu ketika dulu faddaltukum 'alal 'alamin. Maksudnya orang yang terbaik, yang termulia, yang terafdal di kalangan seluruh manusia di seluruh dunia pada ketika itu. Sebab itu ulama tafsir kata Allah gunakan wa anni. Allah tidak gunakan inni. Kalau anni ni maksudnya satu ketika dulu. Kamu ni dimuliakan Allah. Anni. Tapi kalau sekarang inni. Kata ulama kalau digunakan inni, kalau digunakan perkataan inni itu maksudnya sampai sekarang lah Bani Israil itu hebat. Tidak. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, dulu memang mereka hebat. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa anni. Dulu kata Allah, mereka ni Allah muliakan. Mereka ni memang hebat. Kenapa? Kerana Nabi-Nabi diutuskan di kalangan mereka. Bahkan mereka ni adalah orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sekarang tuan-tuan yang mulia tidak lagi. Sebab itu Allah menyebutkan anni. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebab itu tak boleh kita kata Yahudi lain lah. Dia orang ni bangsa yang bijak. Dia orang ni bangsa yang hebat. Dia orang bolehlah kuasai dunia. Tidak. Dulu mereka memang hebat. Tetapi sekarang tidak lagi. Dan tuan-tuan yang mulia, kalau tuan-tuan pergi tengok ataupun membaca artikel-artikel, bukan semua Yahudi pandai. Ada je Yahudi yang tak pandai. Masya Allah, sama juga macam kita manusia. Yang rajin belajar, yang rajin menuntut ilmu. Tak semua orang pandai, tak semua ada kemahiran yang sama. Masya Allah, Allah Ta'ala bagi manusia ini adil, sama Masya Allah. Walaupun mungkin di kalangan kita melihat ada di kalangan cendekiawan ataupun orang cerdik pandai di kalangan Yahudi, tetapi bukan semua di kalangan mereka orang pandai. Contoh macam Albert Einstein kan, dan beberapa orang lagi orang Yahudi yang kita tahu dia di kalangan pelopor-pelopor ataupun pioneer dalam beberapa bidang. Pun begitu tuan yang mulia, tidak semua di kalangan mereka orang pandai. Ada di kalangan mereka juga orang yang lemah. Ada di kalangan mereka orang yang bodoh, orang yang tak pandai. Masya Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, menyambung pengajian kita pada pertemuan yang lalu, maka ingin diperjelaskan bahawa zaman Bani Israel itulah zaman yang panjang. Bermula daripada zaman Yaqub alaihi wasallam hingga Isa alaihi wasallam diangkat ke langit. Maka zaman itu dipanggil sebagai zaman Bani Israel. Dan Nabi-Nabi yang diutuskan pada ketika itu dipanggil Nabi-Nabi Bani Israel. Nabi-Nabi ini tuan-tuan yang mulia diuji dengan begitu macam ujian. Seperti saya cerita pada pertemuan yang lalu, antara sifat ataupun hobi Bani Israel ialah bunuh Nabi-Nabi. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairil haqq. Bunuh Nabi-Nabi, ini hobi mereka. Sebagian besar ribuan Nabi-Nabi Bani Israel. Nabi-Nabi ni 124 ribu tuan-tuan. 124 ribu Nabi-Nabi. Kata ulama, sebagian besar mereka dibunuh oleh Bani Israel. Bayangkan, Masya Allah, dahsyat Bani Israel. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tuan-tuan perlu kita tahu bahawa Bani Israel tidak tertumpu pada zaman Nabi Musa sahaja. Dan pada hari ini tuan-tuan kita menyambung tentang sifat-sifat Bani Israel. Dan saya nak cerita pada tuan-tuan bagaimana Bani Israel itu boleh berpindah ke Mesir. Kan? Sebab kita cerita tentang Fir'aun, pasti ada kaitan tentang Bani Israel dan kisah Nabi Musa AS dengan dakwahnya ke atas Fir'aun dan penduduk Bani Israel. Maka tuan-tuan yang mulia, kami mau bicarakan mengenai tentang bagaimana Bani Israel itu pindah pergi ke Mesir. Sebab kata ulama, Bani Israel ni memang asalnya letaknya duduknya di mana? Di kawasan Jerusalem, di Palestin sana. Kemudian tuan-tuan yang mulia, zaman Nabi Yaqub alaihi wasallam, kan kita telah ceritakan pada pertemuan yang lalu mengenai tentang Nabi Ibrahim alaihi wasallam ada dua anak. Satu iaitu Nabi Ismail alaihi wasallam, yang mana Nabi Ismail alaihi wasallam telah melahirkan bangsa-bangsa Arab tinggal di Hijaz, semenanjung Arab. Adapun Nabi Isa alaihi wasallam menetap di mana? Di Jerusalem, di Palestin. Baik, melahirkan dua anak daripada keturunan Nabi Isa alaihi wasallam, iaitu Al-Aish yang dipanggil Abu Rum, bapa bagi bangsa Rom, dan juga Nabi Yaqub alaihi salam, bapa bagi Bani Israel, bapa bagi orang-orang Yahudi ni, Masya Allah. Maka mereka daripada sana, daripada Jerusalem. Baik, perpindahan mereka bermula ketika zaman Nabi Yusuf alaihi wasallam.
Kisah yang panjang. Kisah ni kita akan cerita pada pertemuan yang akan datang nanti. Iaitu bagaimana ketika zaman Yusuf AS telah kita ketahui bahawa Yusuf AS telah dikhianati oleh adik-beradik dia. Yang ni sifat Bani Israel juga. Iaitu mereka dengki sama adik-beradik mereka. Antara sifat buruk Bani Israel apa dia? Dia bukan dengki dengan orang saja, bukan dengki dengan orang luar saja, bahkan dengki dengan adik-beradik dia sendiri. Maka ini perlu kita lihat tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya jangan jadi sifat kita. Jangan sampai kita jadi orang yang dengki. Kata ulama, jangan jadi orang yang hasad. Dalam Islam ni, dalam hadis disebutkan hasad ni dibenarkan untuk dua keadaan saja. Itu pun ulama kata bukan hasad sebenarnya. Itu ialah ghibtah. Ghibtah ni apa? Satu keadaan yang kita tengok orang tu dapat, kita teringin nak dapat juga tanpa menghilangkan apa yang orang tu dapat. Adapun hasad, kita nak supaya apa yang orang tu dapat lenyap daripada dia tanpa kita dapat ataupun kita tak dapat. Boleh faham tuan Hasad, satu keadaan yang kita nak supaya lenyap pada orang tu. Kata orang tu dapat kereta, orang tu tak, kita nak orang tu punya kereta accident, terbakar. Lenyap nikmat tu daripada dia. Ataupun kemerahan bercakap, kita nak orang jadi bisu, tak boleh bercakap. Kena stroke, tak boleh bercakap dah. Tanpa kita mendapat kelebihan tu. Maksudnya hasad ni, kita nak orang tu hilang apa yang dia dapat. Sama ada kita dapat nikmat tu ataupun tak dapat. Sama ada kereta tu kita dapat, ataupun kebolehan bercakap tu kita dapat, ataupun tak dapat. Yang penting orang tu hilang nikmat tadi. Tu hasad. Adapun ghibtah, satu keadaan yang mana kita tengok orang tu dapat satu nikmat, kita teringin nak macam mana orang tu dapat, kita pun nak dapat macam tu. Dalam keadaan kita tidak menginginkan nikmat yang ada pada orang tu lenyap. Itu ghibtah. Baik, sebab itu kata ulama, dalam Islam hasad tak dibenarkan. Ghibtah dibenarkan. Jadi dalam hadis ini dinyatakan dibenarkan membawa maksud ghibtah. Pada dua keadaan. Satu, orang yang ada harta membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan infak, dengan sedekah, dengan dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan majlis ilmu. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran pagi hari, di petang hari, mengambilkan masa dengan Al-Quran. Ini dua keadaan yang kita boleh rasa cemburu dengan dia. Adapun keadaan yang lain tidak dibenarkan. Maka sebab itu tuan-tuan yang mulia, jangan kita ada sifat hasad. Jangan ada sifat dengki. Apatah lagi pada adik-beradik kita. Sifat Bani Israel, mereka dengki dan hasad pada adik-beradik mereka sendiri, sehingga kan mereka telah buat satu perangkap, satu keadaan yang menyebabkan Yusuf AS telah ditolak ke dalam perigi. Ini kisah yang panjang, nanti kita akan cerita pada pertemuan yang akan datang. Baik, sebab itu kata ulama, Jibril AS, satu malaikat yang mana makhluk Allah yang Allah Ta'ala cipta begitu besar, begitu pantas. Bahkan Jibril ni ada kepah, ada sayap. Ada pendapat kata sayapnya 100. Ada pendapat kata sayap dia 200. Ada pendapat kata sayapnya 600. Dua sayap dia kalau dibuka tutup timur dan barat, utara selatan. Bayangkan, subhanallah. Ni Jibril AS. Dan tuan-tuan, bayangkan, kata ulama, ada beberapa keadaan yang Jibril AS telah buat begitu cepat, begitu pantas dalam menyempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dua keadaan. Satu, keadaan ketika mana baginda Ibrahim AS, iaitu atuk Nabi Yusuf. Ni kita cerita tentang Nabi Yusuf kan. Iaitu moyang Nabi Yusuf AS. Kan, Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Baik, moyang Nabi Yusuf. Ketika mana moyang Nabi Yusuf AS itu Nabi Ibrahim AS diperintahkan Allah untuk sembelih anaknya Ismail AS. Kata Ismail, if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayah, buatlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah. If'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku di kalangan orang-orang yang sabar. Subhanallah. Maka ketika itu kata ulama, direngkahkan cerita, nak disembelihlah Ismail AS. Nak disembelih. Bila nak disembelih Ismail AS, ayah dia telah asah pisau tajam-tajam. Ni kita cerita ni juga kita kan ceritakan pada pertemuan nanti, ke depan nanti.
Nak hampir-hampir raya korban, nanti kita cerita insya-Allah. Pisau tu begitu tajam kata ulama, hingga bila diletakkan pada batu, batu terbelah. Nak beritahu tajamnya pisau tadi. Dan Jibril alaihi wassalam pada ketika itu berada di langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh. Masya-Allah. Allah perintahkan Jibril alaihi wassalam tatkala Ibrahim alaihi wassalam meletakkan pisau di tengkuk anaknya untuk disembelih, Allah perintahkan, wahai Jibril, sekarang pergi ambil kibas daripada khazanah aku. Daripada khazanah Allah. Dan kata ulama, kibas itu datang daripada peristiwa korban anak Nabi Adam satu ketika dulu. Qabil dan Habil. Seorang letak kibas, seorang lagi letak sayur yang busuk. Tanda penerimaan korban pada ketika itu, pada zaman itu. Dengan cara Allah Ta'ala sambar dengan peti, menunjukkan Allah terima korban itu. Maka kibas itu dah disimpan dalam khazanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dan Allah perintahkan Jibril untuk pergi ambil dalam khazanah Allah. Dan turun ke bumi. Dengan segera gantikan. Gantikan apa tuan-tuan? Ismail AS dengan kibas. Tuan-tuan bayang. Kata ulama, Jibril AS ini, dengan penuh kerisauan. Walhal mereka tak ada perasaan kan? Kenapa? Kerana diperintahkan oleh Allah. Dia khawatir, dia takut, dia tak dapat sempurnakan perintah Allah. Bayangkan tuan-tuan. Bila Jibril dapat perintah dengan cepat dia bergerak. Ulama kata bayangkan bagaimana satu malaikat yang mana bila diperintahkan oleh Allah dengan penuh kerisauan, dengan penuh kerungsingan, dia memikirkan, khawatir, dia takut tak dapat sempurnakan perintah Allah. Hari ini kita perintah Allah kita buat biasa je, macam tak ada apa-apa. Jibril alaihi wassalam tu yang mulia dengan pantas, dengan cepat, segera terbang pergi ke khazanah Allah. Dalam ternak, di dalam khazanah Allah, dia ambillah kibas tadi, turun ke muka bumi. Tuan-tuan, langit ni tuan-tuan, langit pertama nak pergi langit kedua 500 tahun perjalanan kata ulama. Langit kedua nak pergi langit ketiga 500 tahun perjalanan. Tuan-tuan boleh bayang bagaimana keadaan Jibril alaihi wassalam punya kecepatan, punya kelajuan dia. Daripada langit ketujuh dia terbang pergi ambil dalam khazanah Allah kibas, terus berdezub turun ke muka bumi dan mengalihkan Ismail AS, gantikan dengan kibas. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Yang kedua, keadaan yang berlaku. Dia banyaklah kisah ni, tapi dua kita nak cerita, iaitu zaman Nabi Yusuf tadi, masya-Allah. Ketika mana adik-beradik tiri Nabi Yusuf alaihi wassalam tolak Nabi Yusuf ketika kecil dalam perigi. Ditolak dalam perigi, masya-Allah, apa berlaku? Bila tolak dalam perigi, Allah perintahkan, wahai Jibril, pergilah sambut Yusuf alaihi wassalam. Jibril, kata ulama, ketika itu berada pada langit yang ketujuh. Dengan cepat, dengan pantas telah turun, terbang tuan-tuan, masya-Allah. Menggunakan seluruh kelajuan dia. Turun ke muka bumi, menyambut Yusuf alaihi wassalam. Bayangkan, daripada atas pergi ke bawah tu, kan, berapa je dia punya jarak dia kan. Walaupun pergi dekat Arab ni memang dalam. Tuan-tuan tengok pergi dekat Arab ni memang pergi mereka dalam-dalam. Tetapi nak banding langit ketujuh, nak pergi ke bumi tu, satu langit ke satu langit 500 tahun perjalanan. Bayangkan kecepatan Jibril alaihi wassalam, begitu luar biasa, subhanallah. Ni tuan-tuan. Jadi kisah tentang Nabi Yusuf itu tuan-tuan kita akan cerita pada pertemuan yang akan datang, tapi nak bagi tahu ini sifat dengki yang ada pada Bani Israel, iaitu mereka dengki bukan saja dengan orang luar, bahkan sama-sama adik-beradik mereka pun mereka dengki. Allahu Akbar. Dan sifat ini tuan-tuan yang mulia, kalau dalam diri kita, kita buang. Hari Jumaat yang mulia, kalau di antara kita masih lagi ada bergaduh dengan adik-beradik, maafkan tuan-tuan. Hilangkan rasa dengki. Kajian mengatakan bahawa ramai orang kena sakit barah, sakit-sakit yang kronik adalah kerana memendam perasaan dan tidak memaafkan. Memendam perasaan dan tidak memaafkan sama adik-beradik, sama keluarga, menjadi asbab pendam itu, simpan itu, menjadi penyakit yang akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Maka sebab itu tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, adik-beradik, abang-abang, kakak-kakak, tuan-tuan semua, masya-Allah, yang mendengar, sama ada dengar seorang-seorang ataupun dengar dengan keluarga, masya-Allah, saya menyeru sama-sama kita tuan-tuan memaafkan kesalahan sama-sama adik-beradik kita. Ataupun di kalangan tuan-tuan, di kalangan pendengar,
ada yang ada salah faham dengan ibu ayah. Tuan-tuan renunglah. Mereka lah insan yang telah lahirkan kita. Maka tuan-tuan yang mulia, mungkin ada kesilapan yang mereka buat, kita maafkan kerana jasa mereka melahirkan kita. Tidak mungkin kita dapat balas. Walaupun mungkin ada di antara kita yang tak dibesarkan oleh ibu ayah sendiri. Mungkin atuk yang besarkan, makcik yang besarkan. Tetapi ibu ayah lahirkan kita itu tuan-tuan yang mulia, jasa mereka tak mampu kita balas. Kalau kita ada salah faham dengan adik-beradik kita tuan-tuan, mungkin mengenai tanah. Sebab biasa kita salah faham ni orang Melayu ni sebab harta. Maka tuan-tuan kita renung, fikir sekejap, berapa lama tuan-tuan yang mulia kita nak jadi macam ni? Berapa lama kita nak hidup kat dunia ni lagi? Harta-harta ni kita tak boleh bawa mati pun. Kita cuba pelan-pelan maafkan sambil memikirkan tentang kesihatan diri kita juga. Kerana kajian mengatakan bahawa perkara yang kita pendam dan tidak memaafkan ini akan jadi barah, akan jadi penyakit yang akan membinasakan diri kita juga akhirnya. Maka sebab itu kita maafkan. Di hari Jumaat yang mulia ni, kita tenangkan fikiran kita, tarik nafas, selawat banyak pada Nabi SAW. Kita maafkan tuan-tuan yang mulia. Kerana sifat dengki, sifat hasad, ataupun iri hati pada adik-beradik. Tengok adik-beradik kita senang, patut kita kena gembira, doakan dia. Bukan kita iri, bukan kita dengki. Itu rezeki Allah tetapkan untuk dia. Kalau kita faham tentang rezeki ni datang daripada Allah, maka pasti kita tidak akan dengki. Tetapi kalau kita tuan-tuan yang mulia tidak memahami lagi siapa yang bagi rezeki, kita masih merasakan, oh dia tu sebab ni sekian-sekian, mak ayah dulu manjakan dia, hantar dia sekolah bagus-bagus, saya tak dihantar sekolah bagus-bagus. Tuan-tuan yang mulia, qadarallahu ma syaa, apa yang tertetapkan oleh Allah pasti akan terjadi. Maka takdir yang Allah tetapkan itulah terbaik untuk kita. Maka kita belajar untuk memandang kebaikan, pandang positif. Kerana kalau kita dengki sama adik-beradik kita, maka kita sebenarnya telah mewarisi sifat yang ada pada Bani Israel, iaitu dengki pada adik-beradik dia. Baik, diringkaskan cerita. Kerana cerita tentang Nabi Yusuf kita nak cerita pada pertemuan akan datang nanti. Maka tuan mulia, ketika mana di Jerusalem ataupun di Palestin berlaku kemarau yang panjang, akhirnya makanan tak ada. Yaqub alaihissalam yang buta ketika itu minta supaya anak-anak dia pergilah ke Mesir. Di sana ada pemerintah yang baik. Masya Allah, pemerintah yang baik yang akan bagi makan. Mereka pun pergi. Diringkaskan cerita. Akhirnya tuan-tuan yang mulia, kita ringkaskan lagi cerita. Dapatlah tahu bahawa pemerintah tu adalah Yusuf dan mereka semua pindah ke Mesir. Maka pemerintah Mesir telah bagi satu kawasan tempat Bani Israel tinggal. Bermula dari situlah mereka mula duduk menetap di bumi Mesir. Asalnya mereka di Palestin. Asalnya Bani Israel ini duduk di Jerusalem. Memang itu adalah bumi Anbiya. Kerana atuk mereka Isa alaihissalam, anak Sarah alaihissalam tinggal di sana. Dan mereka hijrah ke Mesir ketika zaman Yusuf alaihissalam. Daripada zaman Yusuf itulah mereka menetap di Mesir hinggalah zaman baginda Musa alaihissalam. Jarak di antara zaman Nabi Yusuf nak pergi ke zaman Nabi Musa alaihissalam, jaraknya kurang lebih kata ulama 450 tahun. 450 tahun tu jarak dia tuan-tuan. 450 tahun. Dan Bani Israel tuan-tuan yang mulia telah melihat satu nabi demi satu nabi dihantar kepada mereka. Dan mereka tuan-tuan yang mulia adalah bangsa yang tidak bersyukur pada Allah. Walaupun di depan mereka melihat mukjizat nabi-nabi itu, tetapi iman mereka naik seketika, kemudian mereka kembali ingkar perintah Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itu perlu kita tahu bahawa kita juga tuan-tuan yang mulia mengalami keadaan yang sama di akhir zaman, iaitu iman kita, iman suasana. Ketika suasana kita duduk dalam keadaan orang ingat pada Allah, maka iman kita meningkat. Ketika kita duduk di warung mungkin, ataupun di tepi-tepi jalan, orang berbicara tentang dunia, berbicara tentang perkara-perkara yang lara, maka akhirnya iman kita jadi lemah dan kita pun terikut sama, Masya Allah. Kerana memang kita terkesan dengan suasana, kita mudah terikut, Masya Allah. Maka sebab itu penting untuk kita mewujudkan suasana ataupun mencari suasana iman, suasana ilmu, suasana dakwah, suasana ibadah, supaya wujudnya keyakinan kita ataupun wujudnya kekuatan untuk kita melaksanakan perintah Allah. Kalau kita duduk dalam suasana lara, suasana lalai, suasana kemaksiatan, mungkin hari ini kita tak terkesan.
Mungkin 1-2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Akhirnya kita juga terkesan dengan suasana yang di sekeliling mempengaruhi kita. Kita bukan macam ikan. Ikan, tuan-tuan yang mulia, ialah satu makhluk yang Allah tunjuk contoh tak terkesan dengan suasana. Ikan dalam laut yang masin, tapi ikan tak masin. Kalau kita nak makan ikan masin, kita kena buat sendiri, kena jemur sendiri pula. Kan? Masya Allah. Nak bagi tahu bahawa ikan tak terkesan dengan suasana, tapi kita tidak macam ikan, tuan-tuan. Kita mudah terkesan dengan suasana. Di musim bola, orang cerita pasal bola, kita juga cerita pasal bola juga. Sebab apa? Sebab kita terkesan dengan suasana. Baik, jadi tuan-tuan yang mulia, zaman Bani Israil menetap di Mesir, lebih kurang 450 tahun. Jarak lebih kurang. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dah sebati di Mesir. Mereka dah selesa di Mesir. Hinggalah pemerintah yang mana di zaman lahirnya Musa alaihi salam itu, pemerintah yang namanya Fir'aun. Fir'aun inilah nama gelaran bagi pemerintahan di Mesir. Sebab itu Fir'aun yang ada banyak. Fir'aun yang ada banyak. Fir'aun yang disebutkan tentang kisah Nabi Musa ini, kata ulama dipanggil Ramzis II. Fir'aun Ramzis II. Sebab itu dalam kisah kitab sirah juga cerita, waktu Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim ni pernah pergi Mesir. Bawa Siti Sarah yang akhirnya dapat hadiah Siti Hajar AS tu. Ketika itu pemerintah tu namanya Fir'aun juga. Setengah kitab sirah tulis macam tu. Sebab Fir'aun nama gelaran bagi pemerintah Mesir. Macam di tempat kita panggil Sultan ataupun Raja. Di Habsyah dipanggil Najasyi. Di Rom dulu dipanggil Kaisar. Di Parsi dipanggil Kisra. Nama-nama Raja, Masya Allah. Baik, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang berlaku di zaman lahirnya, di zaman sebelum lahirnya Musa alaihissalam, maka tukang sihir dapat meramal satu keadaan yang mana akan lahir satu orang nabi, satu orang manusia daripada kalangan Bani Israel, dan dia ni akan menjadi nabi Allah, dan dia akan menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Fir'aun dengar tuan-tuan yang mulia, dia goyah. Tuan-tuan yang mulia, orang yang cinta kuasa, orang yang cinta pangkat, orang yang cinta kedudukan, perkara yang paling ditakutkan ialah kedudukan, pangkat, kuasanya hilang. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, satu pemerintah di Rom, pernah di zaman sahabat nak masuk Islam, Masya Allah. Dalam Haidus Sabah ada cerita, di mana ketika dia tanya kepada rakyat dia, kamu nak tak ikut saya masuk Islam? Islam ni agama yang benar. Maka rakyat dia mula tinggalkan dia dan menuju ke pintu istana, nak keluar daripada istana. Akhirnya khawatir kerana takut pangkat hilang, maka dia berkata, saya sebenarnya saja nak test kamu, nak cuba kamu. Hakikatnya tuan-tuan yang mulia, apa yang berlaku kepada dia, dia ni teringin nak masuk Islam dan dia telah nampak Islam adalah agama yang benar, tetapi kenapa dia engkar? Kerana khawatir hilang kekuasaan. Begitu berlaku pada Abu Jahal. Tahu bahawa Islam ni agama yang benar, nampak kebenaran Islam daripada ayat Quran yang Nabi baca, tahu di kebenaran Islam, tetapi engkar kenapa? Takut hilang kekuasaan, hilang pangkat. Dan begitu berlaku pada Fir'aun. Khawatir takut hilang pangkat, hilang kekuasaan. Maka daripada ramalan ahli nujum tadi, dia telah memerintahkan tentera-tentera untuk membunuh bayi-bayi, khususnya bayi-bayi Bani Israel. Kata ulama, bayi-bayi yang telah dibunuh kurang lebih 70,000 bayi. Pada mulanya tiap-tiap tahun dibunuh. Kemudian tukang sihir kata, tuanku, kalau tuanku bunuh tiap-tiap tahun, maka Bani Israel takkan ada lagi orang lelaki. Dia bunuh bayi lelaki je, bayi perempuan ditinggalkan. Dihidupkan, dia biarkan hidup. Bayi lelaki dibunuh. Kata ahli sihir, kalau tuanku bunuh semua, maka siapa nak jadi hamba di kalangan lelaki? Kan jadi hamba tuanku. Orang Mesir ni mereka jadikan hamba. Daripada mereka duduk di bawah Nabi Yusuf dulu, asalnya jadi satu keluarga pemerintah, akhirnya ditindas, akhirnya jadi hamba. Ini keadaan Bani Israel. Jadi tuan-tuan yang mulia, apa yang berlaku, Masya Allah, Fir'aun telah dengar percakapan, nasihat ataupun cadangan yang diberikan oleh ahli sihir. Maka setahun dibunuh, tahun depan dia tak bunuh. Setahun dibunuh, tahun depan dia tak bunuh. Ini yang berlaku. Masya Allah. Akhirnya tuan-tuan yang mulia, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah lahirkan Harun alaihi salam di tahun ketika mana tahun tak dibunuh bayi.
Dan Allah lahirkan Musa alaihissalam di tahun ketika dibunuh bayi-bayi. Subhanallah. Tahun bayi tak dibunuh, Harun alaihissalam lahir. Tahun bayi dibunuh, Musa alaihissalam lahir. Ini keadaan yang berlaku. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Bahkan Allah telah wahyukan ataupun telah ilhamkan kepada Ummi Musa. Kan? Nabi-nabi ni diutuskan di kalangan lelaki je tuan-tuan, tak ada nabi perempuan. Walaupun ada orang mengaku nabi. Ada orang perempuan mengaku nabi, ada kan di Indonesia ada perempuan mengaku nabi. Bahkan di zaman nabi dulu pun ada perempuan mengaku nabi, kan. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nabi-nabi ni di kalangan lelaki saja, tak ada di kalangan perempuan. Walaupun dalam Quran Allah Taala bagi tahu kan, kami telah wahyukan kepada Ummi Musa. Wahyu di situ bukan menunjukkan nabi, bukan menunjukkan ibu Musa tu nabi. Kan ibu Musa ni dipandang, banyak pandang ulama menyebutkan tentang nama dia, ada pandang kata namanya Lauha. Maka tuan-tuan yang mulia, apa yang diilhamkan oleh Allah, Allah telah perintahkan letak dalam satu tabut, satu bekas. Dan bekas tu dihanyutkan dalam sungai Nil. Istana Firaun itu tuan yang mulia mengalir sungai Nil dalam istana dia, subhanallah. Begitu luar biasa. Dan tabut bekas itu tadi telah bergerak lawan arus. Allah tunjukkan kuasa Allah SWT. Maha hebatnya Allah, kudratullah, maha berkuasanya Allah. Lawan arus tuan-tuan yang mulia naik sehinggalah sampai ke istana Firaun. Dan ketika itu Asyah alaihissalam sedang mandi. Kan? Ketika itu telah nampak tabut yang mana dia begitu menginginkan anak. Dan bila buka ia bekas tu, lihat satu bayi yang begitu comel. Kan Nabi Allah Musa alaihissalam, kalimullah, Nabi yang begitu kacak. Masya Allah, Nabi-Nabi ni kacak-kacak kan. Manusia yang sempurna. Dia keluarkan bayi itu dengan penuh kasih sayang, kata ulama. Dan dibawa bertemu dengan Firaun. Dan ketika mana Musa alaihissalam dibawa ke depan Firaun, Firaun ketika itu dia dapat rasakan bahawa inilah bayi yang akan menghancurkan pemerintahan dia. Bayangkan. Allahu Jalla wa'ala telah datangkan perasaan kepada Firaun bahawa inilah bayi yang akan hancurkan pemerintahan kamu, yang akan menjatuhkan kamu. Tetapi tuan-tuan yang mulia, Allah tunjukkan apa kuasa kamu boleh buat. Kamu ada kuasa apa untuk halang bayi ni, untuk bunuh bayi ni.